namakan dengan servis cekap. Okey, servis cekap ni sebenarnya adalah kemahiran kita melakukan servis. Okey, bagi kita nak mula mana-mana permainan pun kita perlu ada servis dalam badminton ni. Okey, untuk membuat satu permainan mula perlu ada satu pukulan servis, dan servis ni melibatkan kemahiran. Seorang pemain yang mahir dia dapat melakukan servis yang berkelebihan untuk menyerang lawannya serta untuk menangkan rally dan juga memenangi mata. Ada beberapa jenis servis, okey. Seperti servis tinggi, servis pendek. Jenis servis yang digunakan bergantung kepada beberapa faktor. Okey, bergantung pada faktor. Kita ada servis pendek dilakukan dengan pukulan hadapan ataupun pukulan kilas. Kemudian kita ada manakala servis tinggi dilakukan dengan pukulan hadapan. Okey. Dan sebab kalau ni musim Covid, kita tak boleh nak buat aktiviti lah. Jadi kita cuma belajar melalui penerangan, melalui video-video. Lepas kita buka sekolah nanti kita akan ulang balik. Okey, kita akan buat balik macam mana cara nak bermain. Dan salah satu permainan dia dalam buku teks kamu boleh tengok adalah kita panggil sebagai cara bermain dia adalah servis cekap. Okey, servis cekap di mana pelajar akan dibahagikan secara berpasangan. Jadi satu grup 2 orang. Konsep permainan dibahagi seperti dalam gambar rajah. Kalau kamu tengok gambar rajah sebelah tu, okey, kita ada gambar rajah tu. 2 orang nampak? Tiap-tiap gelanggang, tiap-tiap 2 belah ada 2 orang. Okey, mainan dimulakan seorang murid melakukan servis pendek atau servis tinggi bergantung pada kawasan permainan. Jika servis yang dilakukan tidak dapat dikembalikan, maksudnya kita bagi servis kemudian kawan di sebelah sana tak dapat pukul balik bola kat kita. Jadi murid yang lakukan servis tadi akan memperolehi 2 mata. Simple sajalah cara bermain untuk servis cekap. Okey. Terusnya kita tengok nadi ilmu. Pemain yang membuat servis tidak dibenarkan memijak garisan gelanggang. Batal. Sementara pemain yang menerima servis tidak boleh bergerak sebelum servis dibuat. Kalau kita tengok gambar rajah ni, nampak tu? Okey, itu adalah teknik ataupun cara nak buat pukulan bagi servis tinggi. Bulu tangkis, kalau tengok bulu tangkis, nampak? Jika servis dapat dikembalikan, rally akan berterusan sehingga bulu tangkis dipukul keluar atau terjatuh dalam gelanggang. Pasangan yang memenangi rally akan mendapat 1 mata dan akan melakukan servis. Pasangan yang mendapat 21 mata adalah menang. Okey. Jadi variasi dia, okey, kita boleh ubah saiz gelanggang mengikut masa permainan dan juga ketinggian jaring mengikut kebolehan murid. Okey, ataupun kita boleh juga kurangkan bilangan mata kemenangan. Sebab kita kadang ramai, kita nak bagi semua orang ada peluang, kita kurangkan bilangan mata supaya semua dapat praktik permainan badminton. Okey, seterusnya kita nak tengok salah satu lagi permainan dalam permainan jaring bagi badminton ya. Yang boleh kita belajar, kita praktik adalah cara bermain kiri kanan nama dia. Murid dibahagikan secara berpasangan. Kawasan permainan dibahagikan seperti dalam gambar rajah di sebelah. Kamu boleh tengok gambar rajah di sebelah ni. Macam okey. Ini cikgu tanda ni. Warna biru ni. Okey. Alright. Satu pasukan akan memulakan servis rendah dari belakang garisan servis. Okey, tengok garisan belakang. Pasukan lawan akan menunggu di belakang garisan belakang. Servis yang dilakukan mesti melepasi penanda. Kita ada penanda kalau tengok di warna oranye ni. Ni penanda. Okey. Pasangan yang menunggu servis akan bergerak ke arah bulu tangkis dan melakukan pukulan hadapan atau pukulan kilas mengikut jenis pukulan yang telah kita tetapkan. Okey, seterusnya kamu tengok tu pukulan kilas. Nampak tak gambar rajah yang ditunjuk di dalam video ni adalah sejenis pukulan kilas. Seterusnya berkaitan dengan kiri kanan. Okey, jika jenis pukulan yang digunakan adalah sama seperti yang ditetapkan, pasangan yang melakukan pukulan tersebut akan mendapat 2 mata.
Dan rally diteruskan sehingga bulu tangkis dipukul keluar atau jatuh di dalam gelanggang. Pasangan yang memenangi rally akan mendapat 1 mata dan akan melakukan servis. Pasukan yang mendapat 21 mata adalah pemenang. Di sini ada variasi. Kamu tengok ni ya. Ubah suai gelanggang, masa permainan, ketinggian jaring, mengikut kebolehan budak. Dan kurangkan bilangan mata supaya kemenangan boleh ambil masa yang singkat supaya semua orang ada peluang untuk bermain. Seterusnya kita panggil sebagai 7 bulan ataupun lob. Lob. Lob ni bola yang kita pukul ke atas naik tinggi tu. Dalam mainan badminton adalah pukulan yang dilakukan untuk menghantar bulu tangkis ke garisan belakang gelanggang lawan. Kita pukul bola ke belakang tu, itu kita bagi sebagai lob. Layangan bulu tangkis adalah tinggi dan jatuh menjunam ke garisan belakang di gelanggang lawan. Pukulan lob memberi masa kepada pemain yang melakukan untuk bergerak ke kawasan tengah dalam gelanggangnya, dan bersedia untuk menerima pukulan lawan. Kita pukul bola ke belakang, kemudian kita ada masa untuk atur balik pergerakan kita. Dan pukulan lob ni biasanya dilakukan sebagai pukulan untuk bertahan. Kita nak atok balik game dari garisan belakang ke gelanggang ataupun berhampiran dengan jaring. Kita buat drop shot lah. Pukulan lob boleh dilakukan dengan pukulan hadapan dan pukulan kilas bergantung pada kedudukan bulu tangkis. Dan kita ada cara permainan untuk 7 bulan ni. Cara permainan untuk 7 bulan. Di mana murid dibahagikan kepada pasangan. Seperti yang ada dalam gambar rajah tu. Kawasan mainan seperti juga dalam gambar rajah. Mainan dimulakan dengan satu pasukan melakukan servis tinggi. Kita buat satu servis tinggi ke kawasan tengah gelanggang lawan dan pasukan lawan menunggu di antara 4 kun. Kalau mu tengok tu ada 4 kun di gelanggang mereka. Servis mesti melepasi penanda di belakang gelanggang lawan. Servis wajib melepasi belakang kawasan lawan tu. Pasangan yang menunggu servis akan bergerak ke arah bulu tangkis dan melakukan pukulan lob hadapan ataupun pukulan lob kilas mengikut jenis pukulan yang ditetapkan. Jika jenis pukulan yang digunakan adalah sama seperti yang ditetapkan, pasangan akan mendapat 2 mata. Akan dapat 2 mata. Kamu kena ingat semasa melakukan pukulan lob ni, hadapan dari bahagian belakang gelanggang, raket tu mesti dipegang dengan kemas atas paras kepala. Sambil bergerak ke arah bulu tangkis. Kita buat satu ayunan lah. Kita buat satu ayunan ke belakang dan bulu tangkis dipukul berada pada posisi tinggi di atas kepala. Lob kilas dari bahagian belakang gelanggang pula dilakukan dengan raket dipegang di atas para bahu. Raket pegang mengarah bahu. Masa bergerak dan memukul bulu tangkis pada posisi tinggi di atas kepala. Itu pukulan lob. Dan semasa melakukan lob juga, lob hadapan dan lob kilas, di mana di kawasan berhampiran dengan jaring, raket dipegang di bahagian hadapan dengan kepala raket lebih rendah daripada pergelangan tangan. Bulu tangkis dipukul dari arah bawah dengan kilasan pergelangan tangan semasa kontak dengan bulu tangkis. Tengok sambungan balik dari mainan tadi. Jika bulu tangkis tidak melepasi penanda, kalau kita tengok belakang lawan, mata bonus tak dapat lah. Maksudnya mesti melepasi 4 penanda tu. Kalau tengok ada penanda yang warna oranye tu. Dan rally diteruskan sehingga bulu tangkis jatuh. Pasangan yang memenangi rally akan mendapat 1 mata dan akan melakukan servis. Pasukan seterusnya adalah lawan keliru. Apa itu lawan keliru? Dalam lawan keliru, mari kita tengok penerangannya. Pukulan junam ataupun kita panggil sebagai drop shot. Drop shot merupakan salah satu pukulan yang boleh mengelirukan pihak lawan. Tujuan utama pukulan drop shot ni adalah untuk mengelirukan pihak lawan supaya lawan kita tadi tak dapat baca kita punya pukulan tadi. Supaya bola tangkis dapat jatuh mendarat dan berhampiran dengan jaring. Jadi dia tak dapat buat pukulan balik. Pihak lawan dia akan hilang keseimbangan kerana keliru dengan pukulan yang dilakukan.
Ini akan memberi peluang untuk anda menyerang bahagian tengah ataupun bahagian belakang gelanggang. Okey, cara permainannya kalau kita tengok di bawah ni, cara bermain dia lawan keliru ni ada di bawah. Okey, kita bahagikan murid cara berpasangan seperti dalam gambar raja. Satu pasukan akan mula dengan melakukan servis tinggi dari belakang garisan. Dari belakang garisan, pasukan lawan akan menunggu di tengah gelanggang. Servis mesti melepasi penanda kedua gelanggang lawan. Pasangan yang menunggu servis, okey, pasukan yang di sebelah satu lagi tu akan bergerak ke arah bulu tangkis dan cuba mengembalikan balik bola tadi, bulu tangkis tadi. Okey, supaya dia dapat ambil bola tadi dan menggunakan jenis pukulan yang sesuai dengan kedudukan bulu tangkis. Okey. Kalau kita tengok nadi ilmu ni, pukulan Yunan ni sering digunakan dalam kedua-dua permainan, sama ada dalam double ataupun dalam single, dan asasnya pukulan ni adalah pukulan menyerang. Okey, pukulan Yunan biasanya digunakan dengan seakan-akan macam kita nak buat smash tau, smash ataupun lock. Pihak lawan akan bergerak ke bahagian belakang atau tengah gelanggang. Jadi pukulan Yunan yang baik akan melambatkan pergerakan pihak lawan dan ini mengakibatkan pukulan kembali yang lemah. Okey, dan mudah diserang. Kalau kita tengok ni kaedah dia, tengok teknik melakukan pukulan Yunan. Okey, nampak tu. Ini gambar rajah ni ya. Dan seterusnya kita teruskan dengan cara bermain pukulan Yunan. Jika jenis pukulan yang digunakan adalah pukulan Yunan yang berjaya memasuki pertahanan lawan, pasangan yang melakukan pukulan tersebut akan mendapat 3 mata. Jika rali diteruskan sehingga bulu tangkis dipukul keluar atau jatuh di dalam gelanggang, game tu tak habis lagi bergerak. Pasangan yang menang dalam rally tu dia akan dapat 1 mata je lah. Jadi pasukan yang mendapat full mark 21 mata, 21 poin, dikira sebagai pemenang. Variasi dia macam biasa. Okay, sama saja. Dan di atas iaitu set gelanggang, masa permainan, ketinggian juga menjadi mengikut kebolehan murid. Dan seterusnya kita nak bagi cepat game dan bagi peluang semua orang. Jadi game tu kita kurangkan mata lah. Okey, seterusnya kita panggil pukulan smash ataupun pukulan maut. Okey, pukulan smash ataupun pukulan maut, pukulan serangan yang sangat berkesan untuk mematikan suatu rally. Okey, smash ni dia boleh digunakan sebagai pukulan serangan di mana kita nak paksa pihak lawan membuat hantaran balik. Dia angkat kita punya smash dan kalau tak kena gaya bola tu hantaran yang lemah, bola naik tinggi, kita boleh lakukan smashing yang kedua. Okey, dengan laju dan kelajuan yang tinggi. Bulu tangkis akan melayang laju dan menjunam ke dalam gelanggang lawan. Itu kita buat smash. Ini akan menyukarkan pihak lawan untuk mengembalikan bulu tangkis. Pergerakan raket semasa melakukan smash adalah sama seperti pukulan Yunan dan lock. Di mana raket kita ambil ataupun daripada bahagian belakang gelanggang. Perbezaannya ialah dari segi titik kontak dengan bulu tangkis dan jumlah daya yang digunakan. Tenaga yang kita gunakan, kekuatan yang kita gunakan dia beza dengan lock. Lock kita nak keliru. Okay, smash kita nak pemati bola. Cara permainan untuk pukulan maut ni, okay, murid macam biasa pasangan. Okay, gambar rajah sebelah kita tengok gambar rajah sebelah. Mainan akan dimainkan seperti kita bermain badminton biasa. Jika ada pemain yang berjaya melakukan smash, kita main macam biasa. Kalau ada yang dapat buat smash, kita bagi 3 mata. Kalau dia rally panjang tak ada smash, sampailah bola tu keluar dari gelanggang, kita bagi 1 mata. Dan mana-mana tim ataupun dapat mata yang terakhir, pasukan itu akan dikira sebagai pemenang. Okey, itu sajalah. Coba sikit tentang mainan badminton. Kamu boleh baca dalam buku teks muka surat 74. Okey. Seterusnya sampailah bermula daripada permainan bola tampar tu, kamu turun sampailah kamu jumpa 74, 71 Start daripada 71. Okey, 70. Muka surat mana lagi? 69, 68. Jadi permainan ni kita mula dengan muka surat 60, 6, 65. Okey, 62.
Okey, akhir sekali Cikgu nak ucap terima kasih kerana kamu menonton video ni. Kita dah buat penerangan sebuah sikit tentang permainan dalam sukan badminton ataupun dalam sukan kategori jaring. Jadi dalam tu kita dah sepertinya objektif cikgu beritahu bahawa kita nak belajar ni, kita nak tahu tentang gambaran asas badminton dengan lakuan yang betul, dengan teknik yang betul. Di mana kita dapat mengetahui pengetahuan dia, konsep pergerakan dan juga prinsip mekanik dalam gambaran asas badminton. Di mana selain itu melalui sukan ni kita dapat menunjukkan keyakinan dan ketanggungjawab sendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. Dan seterusnya untuk kumpulan kita dapat buat connection bersama-sama ahli kita, bekerjasama. Tapi untuk sekarang ni jadi dengan keadaan pandemik semua ni, jadi kita nak pergi ke tahap membentuk kumpulan dan kerjasama tu di luar kita punya kemampuan lah, sebab kita terpaksa belajar daripada rumah, belajar secara online ni. Jadi cikgu harap kamu dapat tengok video ni. Kalau tak faham, kamu baca. Kalau baca maklumat-maklumat, kamu boleh juga melayari internet, type badminton, tengok teknik-teknik dia, semua ada dalam internet. Terima kasih kerana menonton video yang telah cikgu sediakan ini. Assalamualaikum.